حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Untuk masa ini, tiada beza antara Alexander the Great dengan Zulkarnain selain kekeliruan. Kekeliruan yang telah berakar umbi sekian lama. Alexander the Great telah tabu dalam kepercayaan masyarakat tradisional. Cerita-cerita lisan yang berlegar dalam budaya dan diperkukuhkan dengan lahirnya adikarya silatus-silatin sejarah Melayu. Sejarah Melayu secara jelas menyatakan bahawa raja-raja Melayu berasal dari jurai keturunan Alexander the Great. Di dalam sejarah Melayu, Alexander the Great yang lebih sinonim dengan gelar Raja Iskandar disebut pada bahagian awal karya ini. Alam ketahui olehmu pada zaman dahulu kala dan pada masa yang telah lalu, kata yang empunya cerita bahawa Raja Iskandar, anak Raja Darab, Rom bangsanya, maka dunialah nama negerinya, Zulkarnain gelarnya. Sekali persetua baginda berjalan hendak melihat matahari terbit, maka baginda sampai pada suatu biat negeri Hindi. Besarnya, hebatnya Alexander the Great atau Iskandar Zulkarnain itu, sehingga dia sampai ke India dan berkahwin, sambung dengan gaji-gaji India. Raja Iskandar ini kemudiannya berkahwin dengan anak Raja Kida Hindi yang bergelar Putri Syahrul Bariyah dan dikurniakan anak bernama Raja Aristun Shah. Pada waktu itu nak menggambarkan keturunan ini turun ke daerah ini yang dalam peti kaca. Nampak mythical, nampak mitosnya, tetapi itulah kaedah pada waktu itu. Kaedah penulisan pada waktu itu. Kita kena faham. Ya? Kaedah penulisan waktu kini dengan empirical evidence, ya, bukti-buktian empirikal, nyata, itu tak berlaku pada waktu itu. Tapi gabungan antara yang nyata dengan yang juga yang tak nyata. Jadi ini kaedah, kita kena faham, itu gaya penulisan pada waktu itu. Dari jurai keturunan inilah membawa kepada peristiwa di Bukit Siguntang, Mahameru yang melibatkan anak Raja Suram, iaitu Nila Utama, Krishna Pendita dan Nila Pahlawan. Yang merupakan nenek moyang kepada raja-raja Melayu yang bermula daripada Raja Suran, yang kemudiannya atau pernah berkahwin dengan Mahbatul Bahr, yang merupakan raja yang muncul daripada dasar laut, ataupun Aftabul Ard. Kemudiannya Raja Suran ini berkahwin dengan putri Raja Keling. Dan mendapat anak bernama Bisitaram Shah. Kemudian
yang dikatakan bahawa mereka ini keluar daripada Bukit Seguntang Mahameru dan menjadi Sang Sapurba Tarambi Sri Tribuna yang merupakan raja pertama Melayu. Ini seperti yang dinukilkan oleh Tun Sri Lanang. Ketiga-tiga anak cucu Raja Iskandar inilah yang akhirnya membentuk satu kesefahaman baru antara pemerintah dan rakyat di tanah Melayu. Kalau kita pergi lebih jauh, ini kaedah-kaedah yang digunakan untuk menyatakan kebesaran Raja-Raja Melayu. Jadi dengan itu, kalau kamu melawan aku kerana aku wakil Tuhan di muka bumi. Baik, itulah konsep tulah derhaka dimasukkan ke dalam in the Malay mind, dalam benak akal orang Melayu. Jangan menderhaka pada raja sampai sekarang. Perjanjian Waadat inilah akhirnya merealisasikan konsep daulat dan tulah. Dengan kata lain, ia merealisasikan konsep pemerintahan yang diangkat oleh rakyat. Lebih jauh dari itu, masyarakat menanam kepercayaan bahawa raja-raja mereka berasal dari jurai anak cucu Raja Iskandar. Kenapa watak Iskandar Zulkarnain disebut-sebut? Kerana setiap kerajaan dia nak mencari suatu wibawa. Semua kepercayaan ini berakar umbi hinggalah hari ini.